Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Fatin Fazana binti Syamsuddin dan nombor pelajar saya adalah 2020451666 dan ini adalah rakan-rakan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamilia Afika binti Kamarudin. Nombor pelajar saya ialah 2020451806. Saya daripada kelas CS 143 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zarifkan bin Munazah. ID pelajar saya ialah 2020890202. Jadi saya akan membentangkan isu semasa berkaitan al-adah muhkamah berkaitan dengan kad kredit. Dan pada hari ini kami akan membentangkan kepada anda semua mengenai konsep al-adah muhkamah dalam isu-isu semasa. Jadi tanpa berlengahkan masa, mari kita mulakan. Jadi pertama sekali saya akan menerangkan mengenai apa itu al-adah muhkamah. Okey, pertama, al-adah bererti perkataan atau perbuatan. Ia diambil daripada perkataan al-aud atau al-mutabarah yang bererti berulang. Manakala al-adah muhkamah pula bermaksud perbuatan atau perkataan yang dijadikan sebagai hukum. Jadi al-adah muhkamah ni merupakan kaedah yang kelima daripada kaedah-kaedah yang terdapat dalam fiqh. Jadi yang terdapat di dalam fiqh utama. Jadi secara amnya di sini al-adah muhkamah ini bererti perbuatan atau perkataan, iaitu perbuatan dari kita sendiri, komuniti ataupun masyarakat yang biasa kita lakukan sehingga diletakkan hukum terhadap perkara itu. Lanjutan daripada definisi al-adah itu tadi, adah merupakan sebuah kecenderungan yang biasa kita lakukan dalam sesuatu perkara, sama ada secara peribadi atau iaitu kita sendiri ataupun secara berkelompok, iaitu melibatkan daripada masyarakat lain juga. Jadi akibat daripada pengulangan ataupun kekerapan perkara yang kita lakukan tadi, yang menjadi satu lumrah di dalam kehidupan kita untuk kita terus melakukan sesuatu perkara dengan cara itu. Ibnu Nuzaim pernah mendefinisikan al-adah yang bermaksud sesuatu dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang biasa diterima oleh tabiat atau watak yang sihat. Jadi di sini terdapat sedikit info tambahan, iaitu perbezaan di antara adah dan juga urf. Urf merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh kebanyakan orang. Dan urf ni dikatakan menjadi kebiasaan yang hanya terjadi kepada individu tertentu. Manakala adah pula berlaku secara umum seperti yang saya terangkan tadi, iaitu ia boleh dilakukan sama ada di dalam berkelompok ataupun juga secara individu. Seterusnya terdapat juga jenis-jenis adat, antaranya adalah yang dilihat dari segi bentuk material, seterusnya dari segi bentuk cakupan, dan yang ketiga adalah dari segi keabsahannya. Okey, pertama sekali dari segi material, iaitu ia boleh dibahagikan kepada dua, iaitu dalam bentuk ungkapan kauli ataupun praktik amali. Jadi, adat kauli adalah merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami oleh masyarakat. Seterusnya adalah dalam bentuk amali ataupun praktik, iaitu merupakan satu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa yang biasa mereka lakukan. Perbuatan biasa yang dimasukkan adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan orang lain. Contohnya, kebiasaan masyarakat tertentu untuk makan ataupun melakukan sesuatu mengikut budaya masing-masing. Jadi di sini tidak semua masyarakat akan mengikut perkara tersebut kerana hal ini mengikut budaya. Jadi negara kita terdapat pelbagai budaya kan. Jadi lain orang, lain budaya mereka. Seterusnya, dari segi cakupan pula turut terdapat dua bahagian, iaitu yang bersifat umum dan juga yang bersifat khusus. Umum boleh dipanggil sebagai am, manakala khusus boleh dipanggil sebagai khas.
Jadi, adat yang bersifat umum bermaksud kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan juga di seluruh daerah. Manakala adat yang bersifat khusus pula merupakan kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dan juga dalam masyarakat tertentu, iaitu tidak mempunyai keterkaitan dengan seluruh masyarakat. Seterusnya merupakan dari segi keabsahannya ataupun kesahihannya, iaitu terdapat dua cabang, iaitu pertama sekali adat syahih, iaitu adat syahih ialah adat yang kebiasaan yang dilakukan dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas dan tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudaratan. Manakala adat fasid pula berarti kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syarak, iaitu perkara yang tidak boleh kita lakukan. Salah satu isu semasa yang boleh dikaitkan dengan konsep Al-Adah Muhakamah ialah mengenai pewarisan tanah adat menurut adat perpatih. Pertama sekali, apakah itu adat perpatih dan tanah adat? Adat perpatih merupakan salah satu adat yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia. Adat ini berasal dari alam Minangkabau dan diguna pakai oleh Negeri Sembilan sehingga kini. Adat perpatih adalah satu tata cara hidup yang lengkap merangkumi sistem sosial, jenayah, muamalat, sistem pembahagian harta pusaka dan perhubungan di antara suku. Seterusnya, tanah adat. Apakah itu tanah adat? Ia merujuk kepada tanah di bawah hak milik pejabat tanah dan ianya diwarisi secara turun-temurun oleh sesuatu suku kaum secara berkelompok. Sekarang saya akan menjelaskan serba sedikit tentang jenis harta dalam adat perpatih. Apakah itu harta? Harta adalah hak milik seseorang semasa hidup sama ada ianya diperoleh secara sempurna atau tidak. Harta dimiliki secara fizikal atau secara saham dan lain-lain. Apabila seorang meninggal, harta yang dimilikinya bertukar kepada harta pusaka. Menurut adat perpatih, harta terbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama, harta pusaka adat. Ia merupakan tanah kepunyaan sesuatu suku. Harta ini diwarisi sejak turun-temurun daripada ibu kepada anak perempuan atau kepada saudara perempuan terdekat si mati. Yang kedua, harta pembawaan, iaitu harta kepunyaan lelaki sama ada tanah atau sebagainya. Semasa carian bujang, pemberian ibu bapanya atau harta bahagiannya hasil dari pembahagian harta carian daripada perkahwinan yang terdahulu. Yang ketiga, harta dapatan, iaitu harta kepunyaan perempuan. Ia merujuk kepada tanah pusaka yang diwarisi, harta carian sewaktu belum berkahwin, sewaktu janda dan juga bahagian yang diperolehinya sewaktu bercerai. Yang terakhir, harta carian laki bini, iaitu harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri. Tambahan itu, harta pembawaan dan harta dapatan termasuk juga dalam harta carian ini. Menurut adat perpatih, pewarisan harta pusaka di sini lebih mementingkan kaum wanita berbanding kaum lelaki. Pelbagai permasalahan yang meragukan corak pewarisan tersebut apabila terdapat beberapa pandangan bahawa sistem pewarisan pusaka itu telah menyalahi hukum Islam. Oleh kerana itu, konsep Al-Adah Muhakamah dijadikan sebagai hujah dan penentuan hukum berkenaan pewarisan tanah adat di Negeri Sembilan. Berdasarkan kepada pandangan para ulama usul fiqh, mereka telah bersepakat bahawa Al-Adah yang tidak menyalahi dalil syarak sama ada adat yang umum maupun yang khas, lafzi atau qauli dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum Islam. Amalan pewarisan tanah adat telah dijalankan secara turun-temurun dalam masyarakat Minangkabau sebelum kedatangan Islam lagi. Oleh itu, adat perpatih ini telah diperkuatkan lagi oleh Islam dengan kaedah-kaedah fiqh dengan menggunakan Al-Adah Muhakamah sebagai rujukan hukum.
Antara peraturan yang telah dibuat dengan merujuk Al-Adah Muhakamah ialah tanah adat merupakan tanah milik suku, bukan milik peribadi yang tidak boleh dijual atau digadai mengikut amalan adat berpatih. Yang kedua, penama yang terdapat dalam surat hak milik yang diberikan oleh pejabat tanah adalah pemegang amanah atas nama tersebut. Yang ketiga, penama mempunyai peranan dan tanggungjawab seperti yang terdapat dalam adat berpatih, berlegar sekitar pemufakatan dan pengkongsian manfaat dengan waris dalam suku. Yang keempat, tanah adat tidak termasuk dalam harta yang difaradkan kerana tidak terdapat pemilikan mutlak sempurna atas tanah tersebut. Yang kelima, tanah adat atau tanah pusaka tidak dapat dianggap sebagai harta wakaf zuri kerana kedudukan tanah adat sebagai hak milik suku, bukan individu. Yang keenam, jenis-jenis tanah atau harta yang selain tanah adat yang termasuk di bawah tanah atau harta bawaan, harta dapatan dan harta carian adalah dibahagi mengikut sistem pewarisan farad. Yang terakhir ialah pewarisan tanah adat di Negeri Sembilan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maksud kad kredit ialah satu kad yang dikeluarkan oleh bank untuk memberi kemudahan kepada pemegangnya untuk memperolehi barang-barang keperluannya secara tangguh bayaran. Kemudian kad kredit ialah satu bentuk penyata sandaran yang diiktiraf oleh pengeluar kepada mana-mana pihak yang diiktiraf melalui kontrak di antara kedua-dua belah pihak. Bagi jenis kad kredit terbahagi kepada dua jenis, iaitu kad kredit bayaran bulanan dan kad kredit bayaran beransur. Kedua-dua kad tersebut mempunyai peraturan dan tata cara penggunaan yang sedikit berlainan. Kad cas atau kad kredit bayaran bulanan, kad cas adalah kad bayaran dengan had pembelanjaan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan digunakan untuk membuat bayaran terhadap sebarang perkhidmatan atau barangan yang dibeli daripada peniaga yang memfahamikan jenama kad cas. Di Malaysia, kad cas yang dikeluarkan adalah berasaskan konsep konvensional ataupun prinsip Islam. Contoh kad cas ialah American Express dan The Club International dan HSBC Amanah Mastercard. Kad kredit bayaran berangsuran atau kad kredit merupakan satu kaedah pembayaran yang membolehkan pemegang kad membeli barangan atau mendapatkan perkhidmatan tanpa menggunakan wang tunai. Apabila mereka menggunakan kad kredit, pengeluar kad kredit akan membayar kepada peniaga terlebih dahulu bagi pihak pemegang kad dan kemudian meminta bayaran daripada mereka dalam bentuk penyata bulanan. Terdapat pelbagai hukum berkaitan dengan penggunaan kad kredit. Yang pertama, menggunakan kad kredit konvensional dalam tempoh yang dibenarkan. Seseorang itu berhasrat menggunakan kad kredit konvensional yang meletakkan syarat faedah riba, tetapi ia berazam sentiasa menjaga tempoh pembayaran semula sebelum dikenakan faedah riba. Jadi, Kesatuan Fiqah Antarabangsa iaitu OIC International Fiqah Academy telah menfatwakan sebagai tidak harus, terutamanya di waktu kewujudan kad kredit Islam. Kedua, syarat menamatkan kontrak menurut kehendak pengeluar sahaja, iaitu pihak pengeluar mempunyai hak untuk menamatkan kontrak walaupun tanpa persetujuan pemegang kad. Hukumnya, syarat ini diterima dan harus di sisi syarak kerana kontrak yang diikat adalah termasuk dalam bab kafalah. Ia telah pun dinaskan sebagai kontrak ghair lazim, iaitu boleh ditamatkan kontrak tanpa persetujuan kedua belah pihak, terutamanya apabila pemegang kad melanggar perjanjian kontrak. Yang terakhir, kontrak dan hubungan antara pengeluar
kontrak dan hubungan antara pengeluar, pemegang dan peniaga. Secara amnya, jenis kontrak yang dibuat antara pemegang kad, pengeluar dan pihak ketiga adalah diiktiraf di dalam Islam. Jadi pandangan yang terkuat di dalam hal ini adalah hubungan al-kafalah, dan terdapat kafil iaitu penjamin pengeluar kad, ma'ful yang pemegang kad, dan ma'ful lahu penjual yang terlibat dalam hal ini. Semua ini adalah diiktiraf dan kontrak tersebut sah di sisi Islam. Untuk info tambahan, adakah harus seorang Muslim memohon kad kredit yang jelas mensyariatkan faedah bagi bil yang berbaki? Asalnya adalah haram dan batal syarat tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat pengecualian apabila ada keperluan mendesak dan tiada pilihan lain. Ketika itu, hukumnya akan menjadi harus dengan syarat pemegang kad tersebut membayar penuh bil tanpa meninggalkan sebarang baki yang boleh dikenakan faedah. Apabila mengeluarkan wang dengan kad kredit, ia dianggap sebagai pemegang kad membuat pinjaman kepada dan pengeluar kad secara langsung melalui auto teller machine, bank pengeluar atau cawangannya. Jadi untuk kesimpulan kad kredit, kesimpulannya kad kredit ni memang bagus sekiranya kita bijak menggunakan dan menguruskannya, dan ia membantu kita mengurus keperluan hidup dengan pengurusan kewangan yang bijak, dengan syarat kita perlu berhati sebelum, semasa dan selepas penggunaan kad kredit. Ditakuti dijebak dengan bayaran-bayaran yang tidak sepatutnya kita bayar. Hal ini jelas membebankan dan lebih teruk kalau tergolong dalam kumpulan riba yang diharamkan oleh agama Islam. Terlibat dengan riba adalah seperti berperang dengan Allah dan Rasulnya, kemudian dijanjikan kehidupan tidak berkat di atas dunia dan sengsara buat selamanya. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa banyak perkara ataupun banyak isu yang dapat kita kaitkan pada masa kini dengan konsep al-adah muhakamah itu sendiri. Jadi sekali lagi saya beritahu bahawa adah secara amnya bermaksud pengulangan ataupun kekerapan yang dilakukan oleh seseorang ataupun masyarakat sehingga diletakkan hukum terhadap perkara tersebut. Jadi kita sebagai umat Islam, apabila diletakkan hukum terhadap sesuatu perkara, kita hendaklah sentiasa mengikut hukum tersebut, sama ada boleh ataupun tidak boleh untuk kita lakukan perkara itu, supaya kita sentiasa menjadi seorang hamba Allah yang beriman. Saya rasa itu sahaja daripada saya dan rakan-rakan saya. Terima kasih kerana sudi menonton pembentangan kami pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada diri kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.